Nama saya Guvini, nombor metrik saya 99056. Saya akan membentangkan mengenai rasuah. Rasuah adalah proses pemberian suapan sebagai upah. Rasuah ini melibatkan seseorang individu melakukan perbuatan berkaitan tugas rasmi untuk mendapatkan ganjaran. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus dan sebagainya. Dan akta mengenai rasuah adalah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019, iaitu Akta SPRM 2009 dan Akta 694 terdiri pelbagai bentuk rasuah dalam akta rasuah tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Jenisan Gumat 84091. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian latar belakang. Alright, Ahmad Shah Ahmad atau lebih dikenali sebagai Ahmad Shah, si pencuri 1 sen, merupakan seorang eksekutif bank yang berjaya menciptakan satu sistem untuk mengambil 1 sen daripada setiap akaun pelanggan Hock Hua Bank pada tahun 1990. Cerita ini telah pernah menggegarkan negara sekitar 90-an dan menjadi salah satu kisah yang paling terkenal di Malaysia pada tahun tersebut. Ahmad Shah dilahirkan pada 9 Oktober 1966 dan merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Merak. Semasa usia beliau 24 tahun, bermulalah beliau melakukan jenayah tersebut. Beliau bekerja di Hock Hua Bank, Cawangan Raja Laut dan merupakan seorang pekerja yang cekap. Setelah setahun beliau bekerja, majikannya telah mendapati beliau sangat berpotensi dan telah dihantar untuk menghadiri kursus komputer. Beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Security atau lebih dikenali sebagai SPID dengan gaji RM1.800 sebulan. Dengan jabatan yang sedia ada, beliau telah melakukan operasi memindahkan 1 sen dari setiap pelanggan setiap hari tersebut. Beliau juga telah membeli kereta sebanyak 6 buah mewah dan semuanya dibeli secara cash. Dengan 3 daripadanya tidak didaftarkan dan tidak dibayar cukai import, manakala 2 lagi didaftarkan atas namanya dan sebuah lagi atas nama teman wanitanya. Kesemua kereta tersebut bernilai RM3.05 juta. Lamborghini Countach, Porsche 928 S4, Porsche Carrera, Mercedes-Benz 300 SL, Mercedes-Benz 300i dan BMW 3291. Pada Jun 1990, beliau pernah menyertai pameran kereta mewah. Beliau telah meletakkan kereta mewahnya di pusat pameran Plaza Bukit Bintang untuk melindungi daripada diketahui oleh umum. Nama saya Kristini Betty Anajuan bernama metrik 101797. Saya akan membentangkan bahagian faktor terkait dengan kes Ahmad Shah pencuri 1 sen. Terdapat beberapa faktor yang mungkin menyebabkan seseorang seperti Ahmad Shah melakukan pencurian meskipun nilai barang yang dicuri itu kecil. Yang pertama ialah keperluan ekonomi ataupun keuangan. Bahkan jika nilainya kecil, seseorang yang menghadapi masalah keuangan dapat merasa terpaksa mencuri untuk memenuhi keperluan dasar mereka. Terkadang, dalam situasi yang sulit, orang mungkin merasa bahwa pencurian adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Yang kedua ialah pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal ataupun pergaulan juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang tidak berdasar ataupun terpapar perilaku negatif, mereka mungkin terpengaruh untuk melakukan pencurian meskipun barang yang dicuri itu tidak berharga, seperti wang yang dicuri oleh Ahmad Shah iaitu bernilai 1 sen sahaja. Yang ketiga ialah pengaruh psikologi ataupun emosional.
Seseorang yang mengalami tekanan emosi seperti stres, kecemasan atau perasaan tertekan dapat merasa terpicu untuk melakukan pencurian. Dalam beberapa kes, perilaku ini dapat menjadi mekanisme untuk mengatasi perasaan tidak aman ataupun kecewa. Yang keempat ialah kurangnya kesedaran moral ataupun etika. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang konsekuensi moral dari pencurian, mereka mungkin tidak merasa bahwa mencuri adalah perbuatan yang salah. Pemahaman yang lemah tentang etika dan nilai sosial bisa menjadi penyebabnya. Yang kelima ialah kurangnya pengawasan ataupun keamanan. Jika seseorang merasa bahwa tindakannya tidak dapat terdeteksi ataupun tidak dapat dikenal pasti, ataupun kurang pengawasan, mereka mungkin merasa lebih bebas untuk melakukan pencurian, bahkan untuk barangan yang kecil. Sahabat, nama saya Mary Togo Edwin. Nombor encik saya 107487. Berikut merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Ahmad Shah. Kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh beliau ialah beliau telah membuat arahan palsu melalui SPID, iaitu sistem pemindahan elektronik untuk data dan security. Kesalahan yang kedua ialah beliau telah memindahkan wang daripada akaun pelanggan Hope Bank ke akaun miliknya di sebuah bank tempatan. Kesalahan beliau yang ketiga, beliau telah mengumpul kereta mewah hasil daripada penyelewengan. Dan kesalahan yang keempat ialah beliau telah melakukan kesalahan pecah amanah. Selamat petang, nama saya Eliza Anak Telasai, nombor metrik 107580. Kesalahan yang keempat ialah terdapat 7 pertuduhan kesalahan Ahmad Shah, iaitu menipu sebanyak RM882,629 pada 23 Mac 1990, menipu sebanyak RM717,370,20 pada 27 Mac 1990, menipu sebanyak RM88,656 pada 12 Januari 1990, menipu sebanyak RM411,344 pada 19 Januari 1990. Selain itu, menipu sebanyak RM510,000 pada 9 Februari 1990, menipu sebanyak RM765,343 di Hope Bank Berhad 300 Wisma Moisan, Jalan Raja Laut pada 13 Mac 1990. Dan yang terakhir ialah menipu sebanyak RM634,656,7% di tempat sama pada 16 Mac 1990. Sekian, terima kasih. Saya Melisa Jelika Anasayong, nombor metrik 107632. Saya akan membentangkan bahagian implikasi kepada individu. Implikasi kepada individu yang pertama adalah kehilangan nilai peribadi. Hal ini kerana individu yang disabitkan hukuman penjara untuk kesalahan kecil, mungkin mereka merasa rendah diri atau mereka merasa malu kerana kesalahan tersebut akan menjadi tumpuan kepada media dan juga masyarakat. Implikasi yang kedua bagi individu iaitu imej diri akan terjejas. Hal ini kerana individu yang terlibat, kes ini boleh merosakkan reputasi mereka walaupun perbuatan tersebut hanya tampak kecil sahaja. Dalam setengah kes ini, ia boleh menyebabkan individu itu akan dipandang serong oleh golongan masyarakat kerana kecurian, walaupun ia hanya tidak melibatkan jumlah yang sangat besar. Selain daripada memberikan implikasi kepada individu, kes jenayah seperti yang dilakukan oleh Ahmad Shah ini juga turut memberikan kesan kepada organisasi. Terdapat 4 implikasi kepada organisasi. Yang pertama adalah kerugian reputasi. Seperti yang kita sedia maklum, reputasi merupakan satu aset yang penting kepada sesebuah organisasi. Sekiranya terdapat individu yang melakukan jenayah seperti yang dilakukan oleh Ahmad Shah ini, maka orang ramai ataupun klien mungkin hilang keyakinan terhadap integriti organisasi
organisasi tersebut. Selain itu, organisasi itu juga sukar untuk menarik pelabur, pelanggan atau kolaborator baharu kerana imej negatif yang telah terbentuk. Seterusnya, implikasi yang kedua pula adalah pengurusan yang tidak berkesan. Kejadian ini mungkin berpunca daripada kegagalan pengurusan dalam memastikan prosedur yang ketat bagi mencegah salah laku pekerja. Selain itu, proses pemantauan atau kawalan dalaman yang lemah juga turut menunjukkan kurangnya keberkesanan pengurusan dalam organisasi itu. Kesannya, kaki tangan lain yang berada dalam organisasi tersebut mungkin turut hilang motivasi apabila merasakan sistem pengurusan yang tidak adil atau tidak kompeten. Implikasi yang ketiga pula ialah kualiti satu infrastruktur atau program terjejas. Sekiranya penyelewengan melibatkan dana ataupun sumber organisasi seperti kes Aman Shah ini terjadi, maka projek atau infrastruktur yang dirancang mungkin tidak dapat disiapkan dengan kualiti yang dijanjikan. Tambahan lagi, peruntukan kewangan yang bocor boleh menyebabkan program sosial ataupun pembangunan yang sepatutnya memberikan manfaat kepada masyarakat menjadi tergendala atau mempunyai kualiti yang rendah ataupun dalam arti kata lain tidak berkualiti. Implikasi yang terakhir pula adalah berlakunya pegawai yang tidak amanah dalam melakukan pelaksanaan tugas. Daripada kes Aman Shah ini, kita dapat mengenal pasti bahawa pegawai yang tidak amanah boleh menyebabkan penurunan standard profesionalisme dalam sesebuah organisasi. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menyebabkan budaya kerja di dalam sebuah organisasi itu bersifat toksik di dalam kalangan kaki tangan lain yang mungkin berasa tidak adil apabila salah laku dalam kalangan pekerja tidak diambil tindakan tegas yang sewajarnya. Akhir sekali, ia juga menggalakkan amalan korupsi dalam organisasi sehingga menyebabkan ia sebagai satu norma jika ia tidak dibendung daripada awal. Saya Nadra Syazah binti Karim Faisal 100218. Saya akan membentangkan bahagian implikasi rasuah dalam aspek negara. Yang pertama iaitu ketidakstabilan negara. Rasuah boleh menyebabkan ketegangan sosial dan politik. Apabila rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan dan institusi awam, keadaan ini sering mencetuskan protes rasuah atau ketidakstabilan politik, terutamanya apabila pihak berkuasa dilihat tidak mengambil tindakan terhadap pesalah rasuah. Yang kedua iaitu menjejaskan imej negara. Negara yang terpalit dengan rasuah sering dilabel sebagai tidak berintegriti di peringkat antarabangsa. Ini akan mengurangkan keyakinan pelabur asing sekaligus menjejaskan ekonomi dan reputasi negara dalam arena global. Indeks persepsi rasuah CPI yang rendah biasanya menjadi cerminan imej buruk negara di mata dunia. Hai, saya Norifah Yumni Winjareski 105980. Antara implikasi rasuah kepada negara juga ialah pembangunan yang tidak seimbang dan saksama. Kawasan tertentu mungkin terabai kerana projek-projek yang telah tergendala akibat duit yang telah digunakan oleh negara. Akibat penggunaan duit yang tidak sesuai, negara juga tidak dapat meneruskan projek-projek yang mereka ingin lakukan. Seterusnya, pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara. Rasuah melemahkan struktur pentadbiran apabila individu yang tidak kompeten mendapat jawatan penting melalui amalan kronisme dan nepotisme ini. Ini mengurangkan keberkesanan pentadbiran dan juga menjejaskan kecekapan birokrasi negara. Sekian. Nama saya Elisha Anarima, Nomometrik 102315 akan membahaskan langkah-langkah mengatasi isu integriti dan rasuah. Antara langkah-langkah untuk mengatasi isu integriti dan rasuah ini, yang pertama adalah pengawasan yang ketat daripada pihak berkuasa. Langkah-langkah ini penting untuk menerapkan pengawasan dan pemantauan yang konsisten terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh jenayah. Walaupun transaksi yang kecil, penyelewengan ini harus dicegah. Dalam cerita ini, andai ada sistem pengawasan yang ketat, mungkin tindakan aman diketahui dengan lebih cepat. Langkah yang kedua, peningkatan etika di tempat kerja. Langkah ini dapat membina budaya kerja yang beretika
dan memperjelaskan standard berlaku dan menunjukkan pentingnya integriti dalam pekerjaan seharian. Pelatihan etika ini dapat dilakukan secara berkala agar pegawai selalu mengingat pentingnya bekerja dalam jujur dan bertanggungjawab dalam situasi pekerjaan. Yang ketiga adalah pendidikan integriti sejak dini. Langkah-langkah ini dapat menanamkan nilai integriti sejak dini, terutamanya dari peringkat sekolah dan keluarga. Ini sangat penting supaya masyarakat memahami bahawa integriti adalah dasar dari kepercayaan. Melalui cerita Aman pencuri 1 sen ini, mungkin tampak remeh, tapi ia tetap merupakan satu bentuk rasuah. Memahami bahawa tindakan yang kecil ini memiliki konsekuensi moral yang boleh menghindarkan kita dari tindakan yang lebih besar di masa hadapan. Hai, nama saya Jenegala Najeri, nomor metrik saya 107577. Hari ini saya akan membentangkan pengajaran yang terdapat di dalam kes Aiman Shah pencuri 1 sen. Pengajaran yang pertama ialah pengajaran kepada masyarakat tentang kegunaan ilmu. Ilmu lazimnya memberikan kebaikan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian dan menjadikan seseorang itu menjadi lebih berguna kepada organisasi dan negara. Namun, ilmu seharusnya digunakan dengan tujuan yang benar dan wajar, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Melalui kes Aman Shah pencuri 1 sen ini, dia telah menggunakan ilmu etik dengan secara salah seperti menggodam sistem bank untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Yang kedua ialah kepentingan mempunyai sikap nilai murni seperti tidak mudah berputus asa. Lazimnya semua manusia mempunyai masalah tersendiri, namun tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang salah. Melalui kes Aman Shah ini, kita dapat melihat bahawa sikap tidak berfikir panjang dan tidak rasional menyebabkan seseorang itu mudah untuk terlibat dengan masalah jenayah. Oleh itu, kes ini mengajarkan kita agar menjadi lebih berusaha dan mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi. Saya Eliana binti Amran, nomor metrik 103960. Pengajaran yang ketiga pula ialah pengajaran moral kepada masyarakat. Kes ini memberi pengajaran moral kepada kita bahawa setiap tindakan salah, tidak kira besar atau kecil, mempunyai akibat dan hukuman. Dengan itu, kita dapat belajar bahawa kejujuran adalah asas kepada hubungan yang sihat, terutamanya dalam dunia pekerjaan. Pengajaran yang keempat pula ialah kepentingan integriti dalam perkara kecil. Kes ini menunjukkan bahawa integriti bukan hanya perlu dijaga dalam perkara besar, tapi juga dalam hal kecil. Hal ini dikatakan demikian kerana walaupun tindakan Aman Shah yang mencuri 1 sen, ianya tetap dianggap integriti dan amanah kerana beliau merupakan seorang pegawai bank. Pengajaran yang terakhir pula ialah impak terhadap nama baik individu. Walaupun kes ini mungkin kelihatan remeh, namun ia memberi impak besar terhadap reputasi dan maruah individu yang terlibat. Ia juga mengingatkan kita bahawa tindakan kecil yang salah boleh merosakkan nama baik seseorang untuk jangka masa yang panjang. Saya Jefferson yang Joni, 99258 akan membentangkan bahagian nombor 1. Kesimpulannya, kejadian ini menunjukkan kelemahan yang ketara dalam pengawasan dan keselamatan dalam sektor perbankan Malaysia pada era tersebut. Pengenalan Aman Shah kepada belok perbankan, komputer semasa mengikuti kursus komputer menjadi puncak bagi penipuan yang terbesar itu. Institusi kewangan perlu menambah baik pemantauan supaya lebih cermat dan canggih. Kemudian, kes ini menggambarkan isu ketidakseimbangan antara gaji dan tanggungjawab yang menyebabkan pekerja untuk mencari jalan alternatif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Walaupun gaji Aman Shah hanya RM1,800 sebulan, keberhasilan dalam mencipta penipuan membuktikan risiko ketidakseimbangan sistem perbankan di Malaysia.
dan bagaimana hal ini dapat merancang tindakan yang menyebabkan kesan yang negatif kepada diri, masyarakat dan negara. Kemudian kes ini memberikan mesej moral bahwa setiap perbuatan salah, tidak kira betapa kecilnya, boleh membawa kepada akibat yang besar. Namun ia juga menimbulkan perdebatan tentang keseimbangan antara pendidikan moral dan keadilan yang sewajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.